主耶稣圣名继续第二节的讲道。 Dalam nama Tuhan Yesus kita teruskan sesi yang kedua. 在主耶稣传福音的时候呢，有记载，有女人来为主耶稣献香膏。 Dan semasa Tuhan Yesus mengabarkan Injil, ada tercatat bahwa datangnya seorang perempuan untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi. 那四福音书都有记载女人献香膏给耶稣。 Dalam 4 buku Injil itu ada mencatatkan Yesus diurapi oleh perempuan ini. 马太福音的26章， Dalam Injil Matius pasal 26, 马可福音的14章， Injil Markus pasal 4, 约翰福音的12章， dan Yohanes pasal 12. 这3卷记载的是同一个人，就是马大的妹妹玛利亚献香膏给主耶稣。 Jadi tiga buku tempat ini mencatatkan adik kepar Maria itu mempersembahkan minyak wangi untuk Tuhan Yesus. 但是唯独路加福音它是一个独立的记载， Hanyalah Injil Lukas merupakan catatan istimewa. 它记载也是有女人献香膏给耶稣。 Di sini juga mencatatkan datangnya seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi. 但是这个女人并不是那个马大的妹妹玛利亚， Namun demikian, perempuan ini bukanlah adik kepada Marta yaitu Maria, 是另外有一个女人 melainkan adalah perempuan yang lain. 那我们从这个记载看起， Jadi berdasarkan catatan ini dapatlah kita lihat 耶稣传福音的时间、地点，还有一些故事的内容，看起来， dan kalau kita tinjau dari tempat, masa dan juga isi kandungan cerita ini, 路加福音第7章这边所记载的是一个独立的事件。 jadi Injil Lukas pasal 7 ayat 36 ini mencatatkan peristiwa yang istimewa ini. 那这个女人她香膏带来，她就没有带回去。 Perempuan ini telah membawa buli-buli paulan berisi minyak wangi, di mana tidak mau bawa balik minyak ini ke rumahnya. 她奉献出来，完全用在耶稣的身上。 Melainkan dia telah mempersembahkannya untuk digunakan ke atas diri Tuhan Yesus. 圣经虽然没有写她直接打破这个玉瓶，但是意思也是一样，她完全都奉献。 Walaupun Alkitab ini tidak mencatatkan bahwa dia telah memecahkan buli-buli paulan berisi minyak ini, tetapi secara tidak langsung telah mengatakan dia telah mempersembahkannya. 我们也可以说这个玉瓶是打破的。 Dan boleh kita katakan buli-buli paulan ini telah pun dipecahkan. 就像她曾经她的心灵，她被罪捆绑，她的心是破碎的一样。 Ianya sama seperti hatinya dibelenggukan dosa, seolah-olah telah dipecahkannya. 但是这个犯罪的人，他蒙主耶稣赦免，他要像香膏一样打破自己，把香膏流出来，奉献给耶稣。 Namun demikian, dia telah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka dia ingin sama seperti buli-buli paulan ini yang dipecahkannya, di mana minyak wangi itu dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. 我们就一面来看路加福音第7章36节，我们一面来解释。 Kita bacakan Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sambil kita baca sambil kita menjelaskannya. 有一个法利赛人请主耶稣吃饭， Ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan. 通常在主耶稣身边的法利赛人都是要来陷害耶稣，要把耶稣带到监牢里面去吃饭。但是这个法利赛人不一样，到家里来吃饭。 Dan biasanya orang-orang Farisi yang ada di sisi Tuhan Yesus ingin mengundang Tuhan Yesus makan, di mana makan di dalam penjara, tetapi perlahan pula dengan orang Farisi ini, dia pula ingin mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. 那37节就记载说，那个城有一个女人是个罪人，她知道耶稣在这里，
Ayat 37 mengatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. 虽然没有被邀请，但是他主动拿着盛香膏的玉瓶来了。 Walaupun dia tidak diundang, tetapi sendirinya datang membawa sebuah buli-buli paulam. 主耶稣跟罪人在一起吃饭，法利赛人都会批评。 Dan kiranya Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa, pasti akan dikritik oleh orang-orang Farisi. 所以法利赛人他根本不会去请一个他们城里的一个犯罪的女人来家里吃饭。 Jadi pasti bagi orang-orang Farisi itu tidak akan mengundang seorang perempuan yang berdosa dari kota itu untuk makan di rumahnya. 但是这个女人她是主动来的。 Namun demikian, perempuan ini datang sendiri ke rumahnya. 如果说我们前后看一下的话，应该会知道说这个女人她之前已经找过主耶稣，主耶稣已经赦免她的罪了，所以她改变了。 Jadi sebelum ini, kalau kita bacakan cerita sebelumnya ini, perempuan ini telah berjumpa kepada Tuhan Yesus di mana dia telah bertaubat dan telah berubah, mengubahkan kehidupan dirinya. 那也就是说，她的罪呢，主耶稣赦免她了。那现在就是说，她为了报答主耶稣的恩典，所以就来这里。 Jadi maksudnya dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi untuk membalas anugerah Tuhan Yesus, maka dia datang ke sini. 那她犯什么罪呢？我们不知道。 Apakah dosa yang telah dilakukannya kita tidak ketahuinya. 因为主耶稣都赦免她了，我们也不需要知道她什么罪。 Disebabkan Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya, maka tidak perlu bagi kita untuk mengetahui apakah jenis dosa yang telah dilakukannya. 我们也不要去猜测。 Dan tidak perlu bagi kita untuk meneka apakah jenis dosa itu. 我们不要像法利赛人对别人的罪那么有兴趣。 Janganlah kita sama seperti orang Farisi berminat sekali terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. 重点不在他犯什么罪，重点是主耶稣已经赦免他。 Yang penting bukan dosa-dosa yang dilakukannya, yang paling utama adalah Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya. 所以他感恩，他要来报答主耶稣。 Dengan itu dia ucap syukur kepada Tuhan dan ingin membalas anugerah Tuhan. 那他就拿着盛香膏的玉瓶来了。 Dengan itu dia membawa sebuah buli-buli paulam berisi minyak wangi. 这又是一个破碎自己的人。 Dan ini juga merupakan seorang tokoh yang menghancurkan dirinya. 你看看，他曾经是一个罪人，大家都会指责他的，但是他要众人面前来露面，是何等的困难。他要破碎自己，再一次的在众人面前破碎自己。 Cobalah kita lihat, sedia maklum dia adalah seorang yang berdosa dan kini dia perlu lagi menonjolkan dirinya di hadapan halayak ramai. Betapa susahnya situasi yang perlu dialami ini, di mana dia perlu menghancurkan dirinya. 这个家的主人不会主动邀请他，大家也会不喜欢他在场。 Jadi memang tuan rumah itu tidak akan mengajaknya ke rumahnya dan orang ramai yang ada dalam rumah itu tidak menyambut baik akan kehadirannya di sana. 但是他要来用亲自的行动告诉大家，我的罪被主耶稣赦免，他何等爱我，我也要爱他。 Namun demikian kedatangannya dia ke sana adalah untuk memaparkan betapa besarnya kasih Tuhan yang dicurahkan kepadanya dan dia juga perlu mengasihi Tuhan Yesus. 大家会看清他，但是主耶稣并不会，主耶稣会接纳他。 Semua orang memandang ringan terhadapnya, tetapi Tuhan tidak memandang sedemikian terhadapnya. 你们可以指责我犯很多罪，但是我现在是要带着赎罪的心情来。 Kamu memang boleh menegur aku ini telah berbuat dosa yang banyak, tetapi aku datang untuk menggambarkan niat hati saya ini. 我犯了不少的罪了，但是我今天你们可以批评我，但是我的心是真的。 Kamu memang boleh menghardik saya yang berbuat dosa banyak, namun demikian aku datang dengan keikhlasan hati pada hari ini. 他没有被邀请，但是他突然不速之客来到当场的时候，一定很多人错愕，而且会招来议论纷纷。
Dan dia ini memang tidak diundang ke rumah itu, hanya diri sendiri yang datang ke sana. Memang akan menimbul banyak gosip-gosip di antara orang ramai dalam rumah itu. 他再一次在众人面前出现的时候，人家会把它当成是一个破碎的器皿。 Dan bila dia muncul di tengah-tengah ramai itu, memang dipandang sebagai satu perabot yang pecah oleh orang ramai. 他就是要来扮演一个破碎的器皿，他要破碎自己，要打破玉瓶，让香膏抹在主耶稣身上。 Jadi dia memakai peranan sebagai perabot yang telah pecah, di mana dia dah menghancurkan dirinya supaya dikeluarkan wangi-wangian itu untuk membasuh kaki Tuhan. 然后38节就说他来到耶稣的背后， Jadi ayat 38 mengatakan dia berdiri di belakang Yesus. 他不敢在耶稣的面前出现， Dia tidak berani tampil di hadapan Tuhan Yesus, 他只好在耶稣的背后， melainkan dia berdiri di belakang Yesus. 而且屈身而下，挨在主耶稣的脚边。 Maka dia telah menundukkan dirinya dan berdiri ataupun berada dekat dengan kaki Tuhan Yesus. 他想起主耶稣赦免他的这个大恩，这个大爱，他不禁就哭泣，感动哭泣了。 Bila dia renung kembali akan kasih dan anugerah Tuhan yang besar ini, dengan secara spontannya dia telah mengalirkan air matanya. 他的眼泪就把主耶稣的脚给弄湿了。 Air matanya telah membasahi kaki Tuhan Yesus. 他觉得不好意思，他又屈下身更低一点，用头发去擦主耶稣的脚。 Dia rasa segan dan membungkukkan dirinya untuk mengekakkannya dengan rambutnya. 他又用他的嘴呢，他又把身体屈得更低了，几乎连在这个地上了，用嘴来亲主耶稣的脚。 Kemudian dia membungkuk badannya sehingga seolah-olah melekat pada lantai itu di mana dia menciumkan kaki Tuhan Yesus. 然后把香膏抹在主耶稣的脚。 Kemudian meminyaki dengan minyak wangi itu pada kaki Tuhan Yesus. 路加他观察入微，他有很多细节的描写，都很有意思。 Jadi gambaran yang secara terperinci oleh Lukas itu memang membawa maksud. 在耶稣的背后，表示他不配； Di belakang Tuhan Yesus bermakna dia tidak layak. 蹲在耶稣的脚边，表示他是很卑微。 Jadi membungkuk di tepi kaki Tuhan Yesus maknanya dia ini sangat hina. 眼泪代表他的感恩， Air matanya melambangkan perasaan yang syukur kepada Tuhan. 他一再的把自己的身体呢、姿势呢一直往下压， Dia asyik membungkukkan badannya 以致低到他可以趴在地上，用嘴来亲耶稣的脚。 merendahkan dirinya sehingga boleh melekat pada lantai di mana dia dapat menciumkan kaki Tuhan Yesus. 他每一个动作都是在破碎自己， Setiap gerak geriknya itu sedang menghancurkan dirinya. 他每一个姿势都是把自己放得更低。 Jadi setiap aksi itu membuatkan dirinya lebih rendah lagi. 你看看路加的描写，我们读了以后会很受感动。 Jadi cobalah kita lihat gambarannya dilukis oleh Lukas ini, sesudah kita bacakannya, kita memang terasa terharu sekali. 但是这个事情呢，大家看见了，而且那个香膏的气味，大家也都闻到了。 Jadi situasi ini dapat dilihat halayak ramai dan mereka masing-masing dapat menciumkan minyak bau wangi daripada minyak itu. 但是有人闻到香香的气味他心里在想的是臭臭的事情。 Namun demikian, bila ada seseorang menciumkan minyak wangi itu, tetapi apa yang difikirkan itu adalah perkara yang jahat. 好像擦香水在吃榴莲一样外面闻起来是香水味，肚子里面都是臭臭的东西 Samalah seperti kalau kita pakai minyak wangi ataupun kita makan durian, dari segi lahirnya begitu wangi sekali, tetapi sebenarnya rasanya bau pula. 就是这个请耶稣来吃饭的法利赛人 Yaitu orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya itu. 他自己在心里就议论纷纷说 Jadi hatinya asyik bertanya-tanya.
这人就是指的耶稣哦。耶稣如果是先知，会知道说摸他的是谁。 Jika ini ialah nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. 这个意思是说，这个法利赛人西门呢，他不相信哈，他没有相信耶稣是先知。 Jadi bagi orang Farisi yaitu Simon, dia tidak percaya Yesus adalah nabi. 他认为耶稣不知道这个女人，因为耶稣不是先知。 Dia beranggapan bahwa Yesus bukan nabi karena dia tidak tahu akan perempuan ini. 他为了要形容这个女人呢，用三个词来形容。 Jadi dia gunakan beberapa kata untuk menggambarkan perempuan ini. 第一个说是谁啊？ Yang pertama, siapakah dia ini? 怎样的女人呢？ Yang kedua, perempuan ini. 那第三个说是罪人呐。 Yang ketiga, orang berdosa. 前面两个都是铺陈呐，最后重点是罪人呐，重点。 Yang dua depan itu adalah hamba, tetapi yang terakhir itu adalah orang berdosa. 然后他不相信耶稣是先知， Dia tidak percaya Yesus adalah nabi. 也不要说他相信耶稣是这个基督了。 Dan juga jangan kita kata dia percaya Yesus adalah Kristus. 但是呢，主耶稣知道这个法利赛人心里在想什么。 Namun demikian Tuhan Yesus tahu apa yang difikirkan orang Farisi ini. 这个女人在主耶稣的背后做的事情，主耶稣虽然没看见，他也知道。那法利赛人心里议论，主耶稣也知道。 Jadi walaupun apa yang dilakukan perempuan ini di belakang Yesus, Yesus tidak nampak, tetapi Yesus ketahuinya dan Yesus juga ketahui apa yang sedang difikirkan oleh orang Farisi ini. 甚至主耶稣也知道这个女人是什么身份，也知道法利赛人心里乱想。 Jadi Tuhan Yesus juga sedia maklum apakah identitas perempuan ini, dan juga Tuhan Yesus tahu apa yang sedang difikirkan oleh orang Farisi ini. 主耶稣就开口跟西门做对话。 Jadi lalu Yesus berkatalah kepada Simon, 我有一件事情对你说。 ada yang hendak kukatakan kepadamu. 西门说，请说。 Sahut Simon, katakanlah guru. 主耶稣就说了一个比喻， Jadi Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. 说有一个债主，两个人欠他的钱， Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. 一个欠50两银子，一个欠5两银子。 Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. 而我们这样讲也不知道说这个50两银子和我们马币是多少钱啊？ Dan kalau kita katakan 500 dinar, saya pun tidak tahu apakah nilainya bagi ringgit Malaysia. 一年的工资，当时候他们一年的工资就是30两银子啊。 Jadi kalau upah untuk setahun ataupun upah kerja mereka setahun adalah 30 dinar. 所以50两就是快要2年的工资哦。 Jadi 50 dinar itu kira-kira upah 2 tahun. 那你5两银子就是2个月的薪资哦。 Jadi 50 dinar itu 5 dinar itu kira-kira upah 2 bulan. 这两个欠债的人啊，他们没有能力啊，没有钱就是没有钱啊，没办法。 Jadi dua-dua orang yang berhutang itu tidak sanggup membayar hutang mereka. 我们要去坐公车啊，你少1块钱啊，你跟那个人说少1块钱啊，可以不可以通融啊？不行啊，没有钱就是没有钱。 Dan kalaulah kita katakan berikan upah kurang 1 ringgit pun tidak boleh. 42节， Ayat 42. 主人就说好了，不用还了。 Jadi dikatakan tak apalah kalau kamu tidak sanggup membayar. 那主耶稣就问这个西门， Jadi lalu bertanyalah Tuhan Yesus kepada Simon. 而且这个题目是很简单的， Jadi soalannya senang saja. 哪一个得到赦免比较多？ Apa kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya? 哪一个会更加的感恩？ Mana satu yang lebih pandai memaparkan kesyukurannya? 那西门就回答说，那个多得恩免的，就是那个欠50两的。 Jadi jawab Simon,
yaitu yaitu dia yang mendapat banyak itu, yaitu 500 dinar. 主耶稣说：“你说的不错。” Jadi Yesus berkata, betul pendapatmu itu. 现在有一个问题， Sekarang muncul lagi satu persoalan. 这是幼稚班的小朋友、幼稚园的小朋友就会回答。 Jadi biasanya kanak-kanak kelas tadika akan menjawab, 50跟5哪一个比较多？ 50 berbanding dengan 5, manalah satu yang banyak? 这是非常简单的问题。 Ini merupakan satu soalan yang begitu mudah. 是从主耶稣进到西门这个法利赛人的家里吃饭这个他做的事情他没有做对一件事直到现在主耶稣问他的时候，50跟5哪一个比较大他才猜对了。他现在只做对一件事情，这件事情是连幼稚园的人都可以做的。 Sejak Tuhan Yesus masuk ke rumah Simon itu sampai saat dia bertanya kepadanya mana yang banyak, yaitu 500 dinar ataupun 50, ini merupakan satu persoalan yang mudah sekali, biarpun budak kelas tadika pun boleh jawab. 那你看看西门这个法利赛人有什么资格来批评这个女人呢？ Kalau begitu, bagaimana Simon ini layak untuk menghardik ataupun komen kepada perempuan yang berdosa ini? 重点我们要讲的重点就是在44节以后。 Apa yang kita ingin tegaskan adalah di ayat 44. 前面看到这个女人，她这样破碎自己， Di mana bila dia melihat perempuan yang menghancurkan dirinya ini, 那她破碎的意义是怎样呢？我们继续再把它深入的讲解。 jadi apakah nilai dia menghancurkan dirinya? Kita terus menganalisakannya. 主耶稣就转过来向着那个女人，但是对西门说话。44节， Lalu sambil Tuhan berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon. 你留意主耶稣的肢体语言。 Disebabkan komen daripada Tuhan Yesus, 那个女人本来是在主耶稣的后面， sebenarnya perempuan ini berada di belakang Tuhan Yesus. 现在主耶稣主动转过来向着那女人。 Tetapi kini Tuhan Yesus berpaling kepada perempuan itu. 夫妻如果冷战吵架，虽然睡在同一张床两个背靠背背对着背不跟对方讲话。 Kalaulah suami istri bila bertengkar, biarpun tidur mereka belakang membelakangi dan tidak mau menghadap di antara satu sama lain. 那两个人如果和好了，就转过来面对面了。 Tetapi kalau mereka sudah berdamai, mereka saling menghadap sudah. 女人本来是觉得不配，所以在耶稣的后边，现在主耶稣主动转过来，要接纳她，认同她。 Jadi perempuan ini memang merasa dirinya tidak layak, maka dia berdiri di belakang Tuhan Yesus. Namun demikian, Tuhan Yesus pula yang berpaling kepada perempuan ini. 表示说，这个女人为主耶稣所做的，她通通了解、知道，她通通接纳。 Jadi bermaksud Tuhan Yesus mengetahui segala yang dilakukan perempuan ini dan Tuhan telah memperakuinya dan telah menerimanya. 但是要借着这个女人所做的呢，要来教训这个法利赛人。 Namun demikian, melalui apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini, maka Tuhan ingin mengajar orang Farisi ini. 就在主耶稣的讲解过程中，我们越发的发现，这个女人她真的是把自己不断的破碎，但是香气一直都充满了整个屋子。 Melalui penerangan Tuhan Yesus yang selanjutnya dapat kita lihat perempuan ini semakin menghancurkan dirinya sehingga kan bau keharuman minyak wangi itu memenuhi ruang rumah itu. 这个女人她奉献了3样东西， Jadi perempuan ini telah mempersembahkan 3 benda, 都是破碎自己才奉献出来的。 di mana selepas menghancurkan dirinya barulah dapat mempersembahkannya. 第一个是什么？ Yang pertama apa? 眼泪。 Yaitu air matanya. 女人有3样重要的东西， Perempuan memiliki 3 benda yang utama. 第一个就是眼泪。 Yang pertama air matanya. 那个女生看那个韩国剧看就流眼泪了。 Dan kalau bagi kaum perempuan bila mereka menonton film Korea, asyik menonton lepas tu cucurkan air mata sudah.
那个丈夫就在旁边笑了，你看看看，看韩国连续剧也在哭。Jadi suaminya pasti akan mengetawakan istrinya, tengok-tengok kamu ini menonton film Korea, akhir ujung-ujung kamu menangis pula. 但是我们要问啊，女人这个很容易哭，但是她会很爱哭吗？她不是很爱哭啊，你不要误会啊。 Jadi bagi kaum wanita memang senang menangis, tetapi apakah mereka ini suka menangis? Sememangnya tidak. 女人是很容易感动啊，是感动的时候才哭啊。 Jadi kaum perempuan senang terharu, dan bila terharu senang pula dia menangis. 哦，她怎么会随便在人的面前哭呢？ Jadi bagaimana pula dia boleh sembarangan menangis di halayak ramai? 男生其实也是一样的，到了伤心处哦，他就会哭了啦。 Begitu juga dengan kaum lelaki, bila sentuh hatinya, sesuatunya dapat sentuh hatinya, maka pasti dia juga akan menangis. 那这个女人，她把眼泪给主耶稣，用眼泪来洗主耶稣的脚。 Jadi perempuan ini menyuci ataupun membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. 主耶稣对西门说：“我进你的家门的时候，你应该要按着我们的风俗，用水洗我的脚，但是你没有。而这个女人用眼泪洗我的脚。” Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Simon, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ketika aku masuk ke rumahmu, tetapi perempuan ini pula meminyangi kakiku dengan minyak wangi. 那这个代表什么呢？ Jadi ini melambangkan apa? 眼泪就是感情极致的表现。 Jadi air mata itu melambangkan tindakan emosinya. 小弟这样讲所有的姐妹应该可以认同。 Dan kalaulah saya cakap begitu, memang semua saudari pun mengiyakannya. 女孩子虽然容易哭，但是 Walaupun kaum wanita senang menangis, 不会随便哭啊。 tetapi tidak mudah ataupun tidak sembarangan menangis. 她会在她所爱的人面前流眼泪，表示她真的爱这个人。 Dia akan mengalirkan air matanya di hadapan orang yang dikasihi ataupun dicintainya, menunjukkan dia memang mengasihi orang itu. 这个女人在主耶稣的背后感动的哭了，表示这个眼泪表示她对主耶稣的爱是真的。 Jadi perempuan ini menangis di belakang Tuhan Yesus, menunjukkan kasihnya terhadap Tuhan Yesus adalah yang sejati. 这个眼泪包含着也许有悔改认罪，有感恩，也有因为别人对她异样眼光的看待，她受委屈，她难过就哭了。 Jadi air mata ini juga melambangkan dirinya surah bertaubat, ataupun dia mengakui dosanya, ataupun dia menerima pandangan hina daripada halayak ramai. 她破碎自己啊， Dia menghancurkan dirinya. 她的眼泪流出来。 Jadi alirlah air matanya. 她流眼泪要代表她爱耶稣， Jadi dia mengalirkan air matanya menunjukkan dia mengasihi Tuhan Yesus. 因为她的心难过， Karena hatinya sedih sekali. 她也感动， Dan dia juga terharu. 她可能也知道主耶稣要被钉十字架， Karena dia tahu Tuhan Yesus akan dilantakkan di atas kayu salib. 所以她就像玛利亚一样为耶稣埋葬的日子来预备了这个香膏。 Jadi dia sama seperti Maria, di mana sediakan minyak wangi ini sebelum Tuhan Yesus yaitu terkorban. 这个对我们今天来讲有什么样的教导？ Jadi bagi kita pada hari ini apa pula pengajarannya? 就是说，我们爱耶稣，如果是真的爱， Sekiranya kita memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, 我们会用真的感情去爱他。 jadi pasti kita akan mengasihinya dengan sedalam-dalamnya. 然后有一个指标， Dan lagi ada satu hal tuju, 就是说爱耶稣、爱教会，结果自己破碎自己呢，他流眼泪。 yaitu mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi gereja, dia menghancurkan dirinya, lalu dia mencucurkan air matanya. 我们爱耶稣爱到流眼泪，这是真的。 Aku mengasihi Tuhan Yesus sehingga kan aku mencucurkan air mata, maka ini adalah yang sebenar-benarnya.
我们在教会里面做圣工哦，有时候要流很多汗水。 Di dalam gereja, ketika kita lakukan kerja suci, kadang-kala perlu kita pepelu ataupun penat melakukan kerja suci. 有时候要为主耶稣流眼泪， Kadang-kala perlu juga kita cucurkan air mata untuk Tuhan Yesus. 虽然今天我们为教会流血的机会差不多是没有， Dan walaupun pada hari ini tidak mungkin bagi kita untuk menumpahkan darah bagi Tuhan Yesus di gereja. 那为教会流汗哦，那是常有的事情啊。我们沙巴温度这么高啊，你光是在那个冷气房吃午餐、吃爱餐也会流汗啊。你看看，吃饭也是做圣工啊，你看看啊，是不是啊？什么都不要动，安息日吃爱餐就流汗了，你看看是不是流汗？ Menjadi perkara biasa kalau kita pepelu di dalam gereja, kalau di Sabat cuaca begitu panas sekali, kalaulah kita yaitu mengikuti jamuan kasih di dalam gereja, pepelu pun macam kita lakukan kerja suci. 但是呢，为耶稣流眼泪哦，那就要看机会。 Namun demikian, mengalirkan air mata Tuhan Yesus juga perlihat kesempatan yang ada. 比如说为教会的圣工祷告，祷告到流眼泪。 Contohnya, kita doakan kerja suci gereja sehingga kita mencucurkan air mata. 圣经也说，我们如果爱主耶稣，也要爱主所爱的人，弟兄姐妹。 Jadi dalam Alkitab mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka juga harus kita mengasihi saudara dan saudari di dalam Tuhan. 有时候我们就为别人代祷，也是流眼泪。 Kadang-kala kita doakan orang lain sehingga akan kita cucurkan air mata. 教会圣工要推展遇到很大的困难，我们也祷告流眼泪。 Dan untuk menggerakkan kerja suci di dalam gereja tetapi menghadapi suatu halangan yang besar, kadang-kadang kita juga mencucurkan air mata dalam doa kita. 有时候还要流那个伤心的眼泪。 Kadang-kala pula kita akan mengalirkan air mata kerana kesedihan yang terlalu ada pada kita. 因为别人不了解我们， Karena orang lain tidak memahami kita, 甚至是误解我们。 bahkan salah faham terhadap kita. 哇，一想起来就很伤心，就流眼泪啊。 Sebab sejak kita renungkannya, kita terasa sedih sekali lalu kita mencucurkan air mata kita. 我们为教会也是尽心尽力啊，但是别人呢，对我们有很多很多的意见。 Kita memang bertungkus rumus untuk gereja, tetapi orang lain pula ada banyak pandangan dan komen terhadap kita. 我们受委屈了，难过就流眼泪了。 Kita dipersalahkan, kita rasa sedih, lalu kita mencucurkan air mata kita. 有时候还要为教会忍耐起来呀，不要讲了。 Kadang-kala perlu juga kita bersabar demi gereja. 你辩解也是没有用，你要辩解说明不一定 Dan 听得 kita perlu juga membela diri. 哇，那就说好了，为了教会，为了主耶稣，我自己承担起来，我自己眼泪从肚子里面去吞啊，我承接起来就好了。 Jadi demi gereja, demi Tuhan Yesus, biarlah aku telan sajalah segala-gala yang telah dipersalahkan ini. 也有这样的时候， Juga ada situasi yang sedemikian yang akan kita alami. 这个时候我们好像是一个破碎的器皿一样。 Jadi pada saat inilah kita sama seperti suatu alat yang menghancurkan dirinya. 我们愿意让自己破碎，我们也不要让教会受损。 Kita rela menghancurkan diri kita, tetapi tidak mau gereja mengalami kerugian. 我们自己来承担，但是我们也不要让教会累着了。 Kita sajalah yang menanggungkannya, tetapi jangan gereja yang mengalami kerugian. 很多时候我们是要这样的去面对圣工。 Kadang-kala perlu sedemikian kita yaitu menjalani kerja suci. 也因为我们一个人去把它承担，去把它忍耐，结果教会呢一下子就过去了，就平静了，没事了。 Dan disebabkan kita sendiri yang menanggungkannya ataupun menelankan sedemikian saja, maka gereja itu begitu saja mengalami hal itu dan tidak timbul masalah. 那如果我们爱主不深的时候呢，我们没有办法破碎自己啊，我们想要争取啊，我们想要辩解啊，我们想要理论啊，这样有时候事情没有办法解决，又会造成很大的伤害。
Namun demikian, kalaulah kita tidak menghancurkan diri kita, di mana kita ingin membela kita ataupun kita ingin memberi penerangan demi pihak kita, tetapi akhirnya tidak menemui keberhasilannya. 如果我们曾经为教会的事情流过眼泪，我们可能心里也难过我们是真的爱主的。 Jadi kalaulah kita pernah mengalirkan air mata demi Tuhan Yesus dan menunjukkan kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. 这是第一个女人宝贵的东西，她奉献给主耶稣。 Inilah benda yang pertama yang bernilai yang dipersembahkan perempuan ini kepada Tuhan Yesus. 那第二个女人第二个重要的东西是什么呢？头发。 Jadi benda yang kedua yang bernilai bagi kaum wanita adalah rambutnya. 你看看男生剪头发就理平头就最简单了，女生她还要千变万化还要绑丝带没有绑丝带留短的留长的都会做很多文章女生Jadi kalau bagi kaum lelaki senang saja, kasih pendek saja rambut, jadilah. Tapi kalau bagi kaum wanita, panjang rambutnya, macam mana dia ikatkannya, corak dia lagi, berbagai corak yang boleh diikatkan rambutnya. 因为头发是女人宝贵的东西 Karena rambut ini merupakan benda yang bernilai bagi kaum wanita. 所以女生她这个洗头发有日本进口的啦有美国的啦洗完还有润丝巾啦它什么品牌有，你一去信徒的家里访问，如果借用洗手间一进去一大堆只有一瓶是男生用的，其他都是女生在用的。 Tapi kalau bagi shampoo yang digunakan oleh kaum wanita, ada yang import dari Amerika lah, Cipun lah. Kalau ada lawatan ke rumah pemercaya, sekali kita masuk tandas itu, hanya sebotol saja shampoo adalah untuk kaum lelaki, yang lain yang semua itu adalah kaum wanita punya. 像小弟我就出国就是带一块肥皂肥皂可以洗头、洗身体、洗衣服一块搞定了。 我哪有像女生这样出门还要带一大堆，那个行李箱多一个啦，是不是我们男生就比较简单嘛。 Tapi kalau saya ke luar negeri untuk menjalankan tugas, senang saja, seketur sabun saja, boleh cuci rambut, boleh cuci muka, boleh cuci kain. Tapi kalau bagi kaum wanita, banyak perlu dibawa, shampoo lah, inilah, itulah, sehingga mau lebih membawa satu luggage. 那为什么这样？因为圣经有说头发就是女人的荣耀。 Mengapalah begitu? Sebab mengikut Alkitab, rambut itu merupakan kemuliaan kaum wanita. 在哥林多前书11章15节有 1 Korintus pasal 11 ayat 15 ada mengatakan 15节说，女人有长头发乃是她的荣耀，因为这头发是给她做盖头的。女人有头发就是把她这个头盖起来，尊她的先生为头，这个就是她的荣耀。 Sebab rambut diberikan kepada perempuan itu untuk menjadi penudung baginya dan merupakan kehormatan baginya. 那我们看路加福音第7章这个女人呢， Cobalah kita 她也 lihat. 被沾湿了耶稣的脚，她又把头发打散，弯下腰去用头发擦耶稣的脚。 Jadi cobalah kita lihat dalam Injil Lukas pasal 7 mencatatkan perempuan ini sudahlah dibasahi kaki Tuhan Yesus, maka dia gunakan rambutnya untuk mengeringkan ataupun menyekakan kaki Tuhan Yesus. 她把这个象征着女人荣耀的这个头发呢，用来擦主耶稣的脚。 Jadi rambut yang dijadikan lambang penghormatan itu digunakan untuk menyekakkan kaki Tuhan Yesus. 她就是破碎自己 Ini bermakna dia telah menghancurkan dirinya. 脚是最卑微肮脏的部位。 Bahagian kaki merupakan bahagian yang paling hina dan yang paling bahagian yang hina. 头发是女人最尊贵的部位。 Manakala rambut pula merupakan bahagian yang paling bernilai bagi perempuan 这是她的荣耀。 dan juga merupakan penghormatannya. 但是现在呢，把它打散，屈身而下，把荣耀放在主耶稣的脚 Namun 上。 demikian, di sekarang dia korbankannya, di mana dia gunakan rambutnya untuk mengekakkan kaki Tuhan Yesus. 表示说，我们
所有的事情，我们都是为了荣耀神而做。 Ini bermakna kita lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. 我们愿意把自己的尊贵放下来，破碎自己，让主耶稣在我们的头发上面来升得更高，得到更大荣耀。 Kita rela yaitu menghancurkan kemuliaan ataupun penghormatan kita, melainkan Tuhan Yesus mendapat kemuliaan melalui rambut ataupun bahagian rambut kita yang bernilai itu. 你看看他毫不保留的，就是把头发打散，放下来，就屈身擦主耶稣的脚。 Yaitu dia melepaskan ikatan rambutnya, kemudian menyekakkan kaki Tuhan Yesus. 路加这个作者他在写的时候描述的非常的细节，我们读起来的时候好像有图像的感觉，拍起电影看了一定会很感动。 Jadi bila Lukas menggambarkan situasi ini, dia menggambarkan secara terperinci. Kalaulah digambarkan secara image ataupun gambar dan direkam secara dalam bentuk video, memang kita terharu sekali dan tergerak hati kita menonton paparan ini. 女人第三样重要的东西是什么？ Benda yang ketiga yang bernilai bagi kaum wanita adalah apa? 膏油， Yaitu minyak wangi. 因为这个是他们为自己结婚的时候要预备一瓶的。 Disebabkan minyak wangi ini perlu disediakan untuk mereka ketika mereka berkawin, yaitu 1 botol sahaja. 哦，所以所有的女孩子她一定会存钱，存到钱了，她就去买这一瓶真拿打香膏。 Jadi setiap wanita akan mengumpulkan uang, dan bila uang sudah cukup, maka dia akan membeli minyak wangi ini. 哦，等到结婚的时候就抹得香香，抹得漂漂的，漂漂亮亮的。 Dan bila tibalah hari pernikahannya itu, dia akan meminyakinya dengan wangi ini sehingga yaitu harum sekali badannya. 但是她可要用1年的工资才能够买1瓶香膏。 Namun demikian, minyak wangi ini hanya boleh dibeli dengan upah setahun. 那她现在呢，为主耶稣毫不保留的，通通用在主耶稣身上。 Namun demikian sekarang pula ia telah menggunakannya secara keseluruhannya untuk Tuhan Yesus pula. 哦，实际上她破碎自己啊，她没有顾虑自己，她就把它舍弃了。 Cobalah kita lihat, dia tidak menghiraukan dirinya lagi, melainkan dia mengorbankan dirinya untuk Tuhan Yesus. 是为了让主耶稣得着膏油在他的身上。 Supaya Tuhan Yesus dapat diminyaki dengan minyak wangi. 然后呢，你看看主耶稣就对西门说：“你看看，你没有做的3件事情，这个女人都有做。” Dan lalu Tuhan berkata kepada Simon, 3 perkara yang kamu tidak lakukan ini, semua telah dilakukan oleh perempuan ini. 所以这个女人所做的才是真正有价值的。 Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini benar-benar menampakkan nilainya. 主耶稣不但知道这个女人做了什么事，而且他也责备这个法利赛人该做的没有做是哪些事。 Jadi bukan saja Tuhan Yesus tahu apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini, bahkan Tuhan Yesus juga menegur orang Farisi itu apa yang patut dilakukannya. 所以我们今天不管我们在主面前怎样的受苦，主耶稣其实都知道。 Dan pada hari ini biar macam mana kita menderita karena Tuhan Yesus, maka semuanya ini memang diketahui oleh Tuhan Yesus. 在有一个教会在盖会堂的时候缺很多钱。 Ada sebuah gereja ketika mereka dirikan oleh gereja, mereka masih kekurangan banyak uang. 有一个老姐妹，她一个人自己住。 Jadi ada seorang saudari tua, dia saja yang menanggungkan segala-galanya. 她把孩子给她的，以及她有存了一些钱呢，哇，很大笔的都奉献给教会。 Dia ada satu simpanan uang yang banyak dan simpanan uang ini telah digunakan untuk tujuan ini. 但是教会盖会堂你看那个水泥灌下去，马上就要钱一期一期的钱那个财务压力很大呢。 Jadi bila gereja ini mula dibangunkannya, maka banyak belanja perlu dihulurkan dan makin pula banyak uang yang perlu dipersembahkan. 这个时候，这个老姐妹就拿她那个订婚的戒指
交给那个教会的财务负责人。 Jadi saudari tua ini mengambil cincin ketika dia tunang dan dia serahkan cincin ini kepada pihak gereja. 这个负责人不敢接受 Jadi penguasa gereja itu tidak berani menerima. 啊，这个姐妹就说你一定要收下。 Jadi saudari tua ini berkata, kamu mesti mengambil cincin ini. 啊，第一个， Yang pertama, 现在呢，我的丈夫不在我身边， dia 我会 kata, 纪念 sekarang suamiku tiada lagi di sisi aku. 我把我跟我先生的爱就奉献给教会。 Jadi saya persembahkan cintaku dan suamiku kepada gereja. 我丈夫如果在的话，他也会同意我这样做。 Kalaulah suamiku masih hidup, dia juga setuju dengan keputusan yang saya ambil ini. 虽然拿去卖变卖没有多少钱， Kalaulah dijual, tidak dapat seberapa banyak uang. 现在留在我身边也没有什么用。 Tapi kalaulah digunakan ataupun disimpan untuk diriku, pun tidak menampakkan kegunaannya. 教会比我更需要这一笔钱。 Jadi nampaknya gereja lebih perlukan uang ataupun benda ini ataupun uang daripada diriku sendiri. 虽然是不多的数目， Walaupun tidak membawa uang yang banyak, 财务很感动就接受了。 namun demikian masihlah dapat menanggungnya. 的确，有些时候我们都会想说，我们要奉献给主耶稣什么东西？ Kadangkala kita akan terfikir kita ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. 这个女人破碎自己，把她一生中极为重要的香膏用在主耶稣的身上。 Jadi bagi perempuan ini dia telah mempersembahkan benda yang bernilai dalam seumur hidupnya dan digunakan di atas diri Tuhan Yesus. 我们可以去思想一下，有时候我们的时间很宝贵，但是跟教会的圣工如果冲突的时候，我到底怎么样呢？我们的时间很宝贵，香膏也很宝贵，那我们在取舍的时候是做什么决定？ Jadi kadang-kala kita pikir masa kita ini sungguh bernilai dan bila ada bercanggahan waktu dengan hal-hal ataupun urusan gereja, jadi apa keputusan pula yang kita ambil, yang akan kita ambil? 那我们最后看47节， Akhir sekali kita rujuk ayat 47. 主耶稣对西门说：“这个女人她很多的罪都赦免。” Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Simon, dosa yang banyak itu telah pun diampuni. 这个是用那个过去完成式来写，就是说过去，这暗示着他过去已经来找过主耶稣，跟主耶稣已经赦免他的罪了。 Jadi ini bermakna pada masa-masa yang lalu perempuan ini telah mencari Tuhan Yesus di mana dosanya telah pun diampuni oleh Tuhan Yesus. 所以他就抱着感恩的心来奉献这个香膏。 Dengan itu dia mempersembahkan minyak wangi itu kepada Tuhan dengan penuh kesyukuran. 这个在主耶稣传福音的过程中，只是其中的一件事情。 Dalam proses Tuhan Yesus mengabarkan Injil ini hanya merupakan salah satu perkara daripada keseluruhannya. 奉献香膏的也不是只有这个女人做这个事。 Mempersembahkan buli-buli baulan berisi minyak wangi bukan hanya dari perempuan ini saja. 但是她很特别，一个曾经犯罪的人， Namun demikian, dia ini sungguh istimewa karena dia ini seorang perempuan yang pernah berdosa. 她的感情是如此的真诚。 Di mana yaitu kasihnya adalah begitu ikhlas sekali. 也让我们来想一想，我们怎么样来学习更爱主耶稣。 Dan dapatlah kita belajar daripadanya bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan Yesus dengan sedalamnya. 我们知道，如果没有破碎自己， Dan sedia kita maklum, seandainya kita tidak menghancurkan diri kita, 我们就无法来舍己， jadi tidak dapatlah kita mengorbankan diri kita. 就无法做美好的奉献。 Dan kita tidak dapat memberi persembahan yang baik. 2000年过去了， 2000 tahun sudah pun berlalu. 这女人所献的香膏，每一次去读的时候，我们依然都好像有闻到它的芳香一样。 Namun demikian, sebaik saja kita bacakan peristiwa tentang perempuan yang mempersembahkan minyak wangi ini, seolah-olah kita masih dapat menciumkan bau wanginya. 在主耶稣的时代，有很多的财主，
pada zaman Tuhan Yesus juga terdapat ramai orang kaya 一定有很多成功的商人， dan juga pedagang-pedagang yang berjaya. 他们的很成功， Mereka ini berjaya sekali. 但是圣经没有记载他们的事， Namun demikian Alkitab tidak mencatatkan peristiwa yang dialami oleh mereka 这令人很卑微， karena manusia ini hina sekali, 人家看不起， tidak dapat dipandang tinggi oleh manusia, 犯过罪， pernah melakukan dosa 真的是一个破碎的器皿。 dan merupakan sebuah alat yang telah pecah. 但是他再一次的愿意自己破碎自己的时候，是因为他要爱主耶稣。 Dan disebabkan dia mengasihi Tuhan, maka dia rela menghancurkan dirinya. 他的事迹也记在圣经， Di mana peristiwanya juga tercatat di dalam Alkitab ini. 他不是一个成功的人， Dia ini bukan seorang yang berjaya. 但我们知道他是一个有价值的人。 Namun demikian, apa yang dilakukannya memperlihatkan nilainya. 破碎却是有价值。 Menghancurkan dirinya memperlihatkan nilainya. 不破碎虽然很成功，到头来都是虚无。 Walaupun menghancurkan diri dan mendapat kejayaan, tetapi pada akhirnya seolah-olah tidak ada apa-apa. 求耶稣来帮助我们大家。 Kita memohon Tuhan Yesus membantu kita. 我们默祷之后休息10分钟。 Selepas kita doa dalam hati, kita rehat 10 menit.